Saya Freddy daripada Jabatan Kesehatan dan saya akan sharing satu petunjukan untuk bagaimana kita menyelamatkan diri apabila kita pingsan. Jadi kita panggil ini sebagai CPR. So saya prepare satu slide. Jadi ini kita punya salah satu gambar di mana kita harus CPR. Next slide. Nah, apa yang kita perlu buat jika kita terjumpa orang yang pingsan dan kita tidak tahu keadaan sakit ataupun keadaan orang itu. Next. Formula untuk ingat step CPR ialah DRCAP, Dr. Cap. Jadi senang saja ingat. Jadi apakah huruf-huruf yang ada di hadapan itu? D ialah dokter, R DR dokter CAP. Next slide. D ialah danger. Kalau kita lihat di sini danger apabila kita melihat orang yang sudah macam tidak sadarkan diri atau pingsan di mall, di sering jalan begitu, apa yang kita perlu buat ini adalah step-step itu. Jangan pula yang sudah alapik pun kau dicek dan tidak ada orang yang mabuk. So danger maksudnya kita lihat persekitaran masih ada kalau di tepi jalan atau di sering jalan kita alihkan tahan di tengah jalan membuat sepiasan nanti kamu sama-sama melanggar kereta itu pun bahaya juga. Jadi kalau dia macam ada kabel elektrik kita alihkan ke satu ataupun victim. So always check danger make kamu punya surrounding itu ataupun persekitaran kita selamat. Itu adalah danger. Yang R response. Apabila kita sudah nampak tidak sudah danger, tidak sudah bahaya, kita cek dia punya respon dengan tap dia punya shoulder supaya kita tahu dia alert atau tidak. Dengan mengatakan hello, kalau oke atau tidak. Jadi, ya. Lepas itu pada masa yang sama, kalau tidak respon, kalau kurang-kurang itu ada sedikit tekanan. Ada selingan. Jadi kalau kamu merasa macam ada kita punya pulse sedikit saja, kalau kamu tidak pasti, dia tidak sedangkan diri, kamu boleh buat CPR ataupun call for help. Ada orang di sekeliling kamu minta pertolongan untuk call ambulance. C ialah compression ataupun tekanan darah di tengah-tengah dada kita. Ya, compression 30 compression dan buang pernafasan. Tapi sekarang sudah tidak disarankan untuk buat pernafasan. Kita cuma buat compression saja. Tekan dada saja dalam masa fun cycle. Sampai kamu penat. Kalau kamu penat, kalau bantuan belum tiba lagi, jangan paksa diri. Itu di dalam publiknya. Ya. Yang A ialah airways. Jadi kita lihat dia ada pernafasan atau tidak. Dengan mendongakkan kepala pesakit ataupun victim supaya dia punya leher itu tidak blok, ya tidak blok. Biasanya lidah dia akan masuk ke dalam dan blok kita punya pernafasan dan oksigen akan susah untuk bernafas. Ya. Lepas itu breathing. Yang ini kalau kamu kenal kamu punya saudara ataupun anak kamu ataupun bapak kamu boleh buat bagikan breathing. Kalau di tepi jalan ataupun di sini jalan ataupun di mall, kamu tidak tahu status dia ada COVID, jangan buat. Sekarang sudah option pilihan. Ya, yang penting compression. Jadi inilah step-step kita. Kamu boleh belajar lebih dalam Dr. Cap. Jadi saya sudah membedakan satu video yang sangat simpel untuk ini. Mari kita lihat video. Feeling Anda ataupun ahli keluarga sendiri tiba-tiba dapat tak sadarkan diri. Apa respons Anda? Kelebih Asia Hospital Ceras ingin menyampaikan this public service announcement macam mana nak buat CPR dengan cara yang betul dan tenang.
Yang pertama-tamanya adalah check danger. Pastikan persekitaran tu selamat untuk diri anda dan pesakit tu tadi. Janganlah dekat tengah-tengah jalan raya ada lori lalu-lalang, you all nak check, nak sepiak kat situ pula. Tak boleh. Pastikan bawa dia pergi ke tepi jalan dahulu. Pastikan selamat untuk anda dan pesakit. Yang kedua, check response. Tekan dada dia dan tanya, cik, sedar tak? Gerak-gerakkan tubuh dia, gerak-gerakkan bahu dia, tengok sama ada dia memberi respons ataupun tidak. Yang ketiga, bawa dua jari anda ke leher pesakit tersebut dan cek nadi. Kadang-kadang sebagai orang awam, kalian tak faham dan tak rasa ada nadi ke tak ada ke, terutamanya dalam keadaan teknik. So, kalau you all tak pasti, mulakan CPR anyways, alright? Sebab kalau orang itu memang tak ada nadi dan dia start CPR, dia dah dapat manfaat. Kalau orang tu sebenarnya ada nadi, semua dia pengsan, dia pening sekejap dan dia start CPR, orang tu akan buat more dan dapat kamu. So it's okay, start CPR anyways. Tetapi sebelum start CPR, kalau anda seorang sahaja di sana, pastikan anda telefon untuk dapatkan bantuan call for help. Dan sebelum start CPR, alainkan kepala pesakit tersebut selari dengan badan dan baru mulakan CPR. Nah, apakah ciri-ciri CPR yang betul dan berkualiti? Yang pertama, pastikan di bahagian tengah-tengah dada betul-betul. Yang kedua, gunakan bahagian tapak tangan dekat bawah ni dan satu diletakkan di atas tapak tangan. Yang kedua, letakkan dekat tempat yang saya cakap tadi, tengah-tengah dada betul-betul. Dan pastikan siku lurus. Siku anda lurus, gerakkan bahu ke bawah, bukannya gerakkan tangan saja. Apabila kita menghejukkan keseluruhan tubuh, bahu ke bawah dan ke atas, barulah kualiti CPR yang begitu tinggi dan kita akan membantu jantung untuk mengepangkan darah ke seluruh badan. Sebab bila tak ada nadi ni, jantung ni tidak boleh duduk dengan sendiri. CPR itu yang membantu mengepang yang seluruh tubuh sakit itu. 20 kali tekan, berhenti, sepatutnya lepas tu kena bagi 2 kali pernafasan. Tetapi dengan COVID dan sebagainya, sekarang kita tak sarankan untuk pemberian pernafasan mulut ke mulut. 5 repetition, selepas tu cek nadi balik. Apabila anda dah penat, panggil bantuan untuk orang di sekeliling untuk tukar. Tetapi bila nak tukar orang CPR ni, pastikan tukar ketika 30, jangan tukar tengah-tengah. Alright, so sedang kira, cakap saya dah penat, minta tukar, so orang tu buka belakang, kira 28, 29, 30, change dan swap. Dan pastikan CPR ini berterusan sehingga bantuan sampai. Biasanya ambulans lah kalau pesakit tu dah sedar dan anda boleh tenangkan pesakit tersebut dan tengok kalau dia dah boleh bangun terus, bernafas terus baik-baik. Seperti Hari Jantung Sedunia yang bakal dirayakan pada 29 September setiap tahun, kalau Malaysia Hospital Trust ingin mengingatkan anda semua untuk buat medical check-up at least 1 hingga 3 tahun sekali. Kalau nak buat dekat CHRF pun boleh juga, link saya letakkan di bawah. Dan kalau you nak belajar cara buat CPR dengan lebih dekat, basic life support training ada dianjurkan oleh Malaysia Hospital Trust. Dan teman-teman letak link di bawah. Jangan lupa check out take care, stay safe, stay healthy dan cantik. Teman-teman, kerana iklan ini dibawakan hak untuk anda boleh. Terima kasih. Jadi untuk menyampaikan mesej yang seterusnya, saya ingin mempersilakan Rafael. Satu jabatan saya untuk menyampaikan saja. Silakan.